Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa suhurna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang kita tidak mampu menghitungnya. Setiap detik dan saat itu adalah nikmat, terutama nikmat yang dibagi kepada kita adalah nikmat hidup, di mana hidup itu kita merasakan bukan kepunyaan kita. Tetapi hidup itu kita serahkan balik bahawasanya sebenar-benar hidup itu adalah Dia yang maha hidup. Jadi kita menjalankan cerita-cerita yang apa yang nak diceritakan tentang diri Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita semua ni tidak ada. Itu yang kita nak faham. Kalau kita tak faham di situ, maka kita akan jadi manusia yang pengungkit. Menjadi manusia yang suka tidak ada rasa kepuasan. Tidak akan rasa puas hati kita nanti. Puas hati itu maknanya adalah kita menyerahkan kembali seluruh apa yang sebenarnya kita ni tidak ada dibagi kita, kepada kita. Kita merasakan itu semua hak kepunyaan Allah. Terutama nak kena kita faham hidup ni. Ini cukup susah ni. Kalau kita nak, saya sendiri pun nak cakap tu pun, ini nak cakap ni pun takut. Sebab makna kalau saya sendiri cakap pun belum tentu lagi saya boleh lepas, boleh lulus. Kadang-kadang sangkut juga. Apalagi kalau yang tak faham. Dia duduk dalam keadaan sangkut, dalam keadaan tertipu, tetapi dia merasa seolah-olah dia beramal. Dia banyak buat beramal. Padahal selagi dia tak dapat duduk dalam keadaan yang dikatakan ini tadi, iaitu merasakan yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang dengar hanya Allah, yang lihat hanya Allah. Bukan senang. Pasal dah terbiasa kehidupan kita kebanyakannya pengakhir zaman ini, penghujung zaman ini, ilmu kefahamannya hanyalah untuk peribadi, untuk melepaskan seolah-olah diri ini lepas makan, lepas minum, dapat menjalankan ibadah, itu kita rasa itu kecukupan. Padahal itu belum kecukupan. Itu mementingkan hawa nafsu. Itu bukan ahsanu amalah yang Allah nak lihat. Dijadikan kita ni mati dan hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Aku nak uji, aku jadi mati dan hidup tu aku nak uji siapa yang ahsanu amalah. Tu makna kita betul-betul faham tak? Apa tu ahsanu amalah yang Allah Ta'ala nak uji tu? Dia bagi kau senang, dia bagi kau nikmat, dia bagi kau susah, dia bagi kau rasa macam-macam rasa. Di mana keadaan kau? Dia bagi susah, dia bagi senang, dia bagi keadaan apa sekalipun. Dia nak tengok engkau tu dengan siapa di waktu. Kalau dibagi nikmat di waktu tu kau berada dengan siapa? Adakah nikmat itu yang kau berhentikan, atau siapa yang membagi nikmat tu yang kau duduk
Kalau kita dudukkan kepada siapa yang bagi nikmat, kita ni dipanggil ahsanu ya Allah, ini nikmat, ini sedap, engkau tu lebih sedap ya Allah. Apa je bentuk indah, engkau ni lagi indah ya Allah. Apa saja di dalam dunia ni yang dibagi, dia uji kita, kenikmatan, kesusahan, kepayahan, macam-macam rintangan, kita dengan siapa, dia nak tengok dengan siapa? Adakah kita nampak itu semua adalah daripada Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah, kepunyaan kembali kepada Allah. Ataupun masih lagi kita rasakan seolah makhluk yang ada. Itu yang saya cakap tadi. Kita suka meletakkan ada kedirian kita tadi. Maka itu hilang ahsanu hilanglah amalan yang Allah Ta'ala kata, aku nak tengok amalan yang baik. Sebab engkau ada merasa diri. Oh, bila engkau buat baik, oh, ni sebab nikmat aku ni dapat ni sebab aku lakukan ibadah gini. Itu makna ada kedirian tu, bukan ahsanu itu bukan saya cakap tak boleh buat. Tapi bila kita buat, tapi jangan sedikit pun ada rasa dalam diri kita, aku dapat buat solat ni tengah malam 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Bukan sebab aku hebat, tapi Allah, rahmat Allah yang... Jadi kita tak akan teringat dalam kepala kita bahawa ini semua hak kita. Kita pulangkan balik, itu hak Allah. Jadi itu dinamakan ahsanu Itu bukan senang nak buat. Tapi bila kita dapat buat, itulah nilai kita yang Allah nak tengok. Inilah betul-betul ahsanu amalah hamba-Ku. Bila aku uji, mati, aku jadikan mati, aku jadikan hidup, aku mati yang balik, aku hidupkan balik. Itu aja aku nak tengok. Siapakah dia bila aku uji hayat di dunia? Apa dia dalam diri dia? Kenal tak dia aku? Kalau dia tak kenal Allah, tak kenal diri, tak kenal Allah, tentu dia akan beramal, dia rasa dan dia akan nakkan balasan. Tapi kalau dia dah kenal diri, kenal Allah, dia tak nak memikirkan apa balasan. Memang Allah akan janjikan akan bagi, pasti. Tapi dia dah kenal diri, kenal Allah, dia takut. Bila dia berkehendak, sebab Allah punya kehendak itu dah memang pasti dia akan innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannah. Dia pasti. Siapa yang melakukan betul-betul beriman, dia melakukan amal soleh, pasti Allah akan bagi jannah, kenikmatan. Tapi dia tu malah nak memikirkan, sebab dia tahu janji Allah tu masa dia buat ahsanu amalah itu satu nikmat yang lebih besar daripada apa yang Allah nak bagi. Faham tak? Dia rasakan gitu. Dia rasakan gitu, tu yang mahal tu. Dia merasakan Allah tu lebih mustahak daripada. Bukan dia nak menghinakan upah Allah tu, bukan. Surga. Bukan, dia dah dapat nikmat tu dengan Allah. Kalau syurga tu 10 juta ribu tu nikmat, lebih nikmat lagi dengan Allah, tak boleh nak diungkapkan. Jadi dia dah dapat Allah. Jadi dia ada itu saya maksudkan tadi. Bila orang dah dapat cinta kepada Allah, dia dah dapat Allah bagi rasa cinta kepada Allah, Allah ajar dia, itulah dia tadi nilai ahsanu amalah tu. Amalan dia jadi amalan yang baik. Dia tak ada sikit-sikit, berapa upah nak bagi basuh kereta berapa basuh motor berapa, ada tak ada? Sebab dia tahu, dia menunggu-nunggu bila abah dia suruh je, dia rasa syok dah. Sebab dia cinta dengan abah dia. Betul? Dia cinta dengan Allah. Bila Allah suruh puasa, seronok. Sebab siapa yang suruh? Allah. Tapi kalau orang tu tak kenal Allah, berapa dapat lah puasa ni? Malam pertama ni. Jadi dia berbuat tu, dia ingat malam pertama ganjaran ni. Jadi dia ibadah juga. Jadi dia akan dapat apa yang dia dapat. Tapi yang Allah tu dia tak dapat. Rugi tak? Rugi, sebab dalam syurga pun dia nak melihat wajah Allah juga.
Jadi itu ya Rasulullah bagi tahu. Kita punya konsep adalah la ilaha illallah. Menafikan. Tak ada, jangan rasa bila kita berbuat tu cepat nafikan tu semua hak Allah. Rasakan Allah tu tadi. Maka ayat yang penghabisan wa ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sad wa wada'na anka wizra allazi anqadha zahr wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran. Fa iza faragta fansab wa ila rabb. Itu bukan satu makam yang mudah. Kita lancar baca berpuluh tahun dah hafal. 20 tahun, 30 tahun. Dah hafal kan? Tapi adakah kita dah duduk makom dia? Wa ila rabbika farghab. Kita hanya duduk sebut dia. Hanyalah kepada Tuhanmu. Wa ila rabbika harapan. Ghab. Harapan kita aja. Maknanya 24 jam harapan kita kita berbuat tu bukan antara nak ni. Harapan kita apa? Wa ila rabbika cuba bawa dalam kehidupan ni senang. Maka itulah tadi para rasul, para nabi, wali-wali Allah. Dia ayat tu dia makamkan, dia dudukkan makam tu, dia rasa betul-betul. Baru dia pindah. Kita tidak, kita baca tapi kita tak memakamkan, memaknai dalam kehidupan kita tak mengakhlakkan dia. Kita tak meyakini betul-betul wa ila rabbika farghab tu 24 jam. Kita rasa lepas habis kita baca tu, kita rasa kita dah tumpuan kita pada Allah lah. Padahal dalam kehidupan, setiap detik kehidupan tu banyak kita tak wa ila rabbika farghab. Faham tak? Maknanya kita hanya menumpukan kepada hak-hak kita. Sebab kita tak bedah siasat ayat tu. Macam kita makan tadi nasi, kan? Kita tak bedah siasatkan nasi tu berapa bulan dia nak jadi. Jadi kita makan tu sebiji nasi tu kita hargai sebab kita dah kupaskan. Nasi ni nak jadi sebiji pun berapa bulan ni? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kadang kan? Jadi kita makan tu teliti. Betul? Tapi cuba kita tak ada ni apa-apa fikirkan ke situ. Jadi ayat Quran gitu juga. Kalau setiap satu huruf tu kita tak teliti. Daripada titik jadi huruf alif, jadi bertitik jadi huruf ba. Daripada mana dia datang tu? Allah suci ni berayat. Jadi jangan main-main. Setiap satu huruf tu cuba kita bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? 19 huruf. Mana letak di batang tubuh kita? Mana kau nak letakkan dia? Tak tahu. Kita kena tahu. Apa huruf tadi dia mulakan huruf ba. Huruf ba tadi. Barakatan. Daripada huruf ba tadi. Masuk daripada atas, nun, turun, pam. Ba. Barakatan. Berkat dunia dan akhirat. Huruf ba je kita pandang. Kita ni hidup untuk memberi keberkatan. Huruf ba saja. Ba. Huruf ba je pun dah Allah Ta'ala jadikan nilai dia dah. Allah. Kalau tak ada huruf ba tu, habis. Ba. Tuk. Sini, dia turun sini, mangkuk ni. Kan? Mangkuk kita menerima wadah. Wadah mengesakan au. Bila turun sini, masuk ke sini, nun. Wal qalami wa ma. Memberi sekalian alam. Nur-nur, cahaya-cahaya. Nun. Masuk dia turun nur tu masuk ke dalam titak ke jantung kita. Dia jadi huruf ba untuk memberkati dunia dah. Barakatan. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna linuriyahu min ayat. Barakna. Dimuliakan huruf ba barak dimuliakan sekali
Bayangkan. Itu baru huruf ba. Ya, nak ceritakan pula huruf titik. Titik je. Mana kau nak begini? Ada je lah. Titik. Daripada mana asal titik? Daripada titik tu asal daripada mana? Titik tu sendiri adalah menunjukkan bahawa ia adalah tidak sesuatu yang kulihat, melainkan Allah dah dahulu. Allah dah. Itu baru titik tu. Tidak kupandang sesuatu itu melainkan Allah dahulu. Jadi titik tu daripada Allah. Titik aja. Tu. Dia bila masuk titik tu jadi bah tadi semua daripada siapa tu? Kalam Allah. Lauh Mahfuz nama dia. Lauh Mahfuz. Tu tempat bertulis rakib di situ. Asalnya daripada titik, yang titik tu tidak kupandang sesuatu, Allah lah dahulu. Titik. Nanti kita. Jadi itulah tadi. Kita nak bagi tahu ini pengakhir zaman ni. Maknanya kita tak boleh lagi dah. Misal kata kita ni nak, orang kata nak seronok-seronok dah. Sebab kita ni penghujung pengakhir zaman. Bukan masanya untuk berseronok-seronok. Masanya untuk kita betul-betul dengan Allah. Sebab kita lah manusia yang dipilih oleh Allah hidup di pengakhir zaman. Jadi bukanlah saya nak menakut-nakutkan, tapi kita kena bersyukur sebab bila kita jadi manusia yang pengakhir zaman, kita akan menghadapi bermacam-macam keadaan yang pelik-pelik. Kan Nabi dah bagi tahu, asalnya aku datang, Rasulullah kata, aku ni yang asing, pelik. Kemudian nanti kembali akan jadi pelik, asing balik. Jadi asing balik. Akan jadi asing balik. Jadi kita ni dipilih. Pandai kita mengolah kan. Kita duduk dengan Allah Ta'ala betul-betul. Kita ni manusia pilihan Allah. Kita patut bersyukur Allah pilih kita. Bila kena COVID tadi, kita pergi tadi, kita tengok bermacam-macam bangsa. Melayu, India, China, Pakistan lah. Arab pun ada. Macam-macam bangsa. Semuanya bersusun berbaris ramai-ramai. Semuanya nakkan, seolah-olah nakkan rahmat Allah. Nakkan rahmat Allah. Penyakit tu halus je, tak nampak. Macam-macam disuruh buat. Suruh kuarantin 10 hari, 14 hari. Anak kecil, baby pun dia bawa, baru lahir 3 bulan, 2 bulan. Bawa juga nakkan tadi rahmat Allah, selamat. Sanggup buat macam mana pun. Beratur lah ramai. Dekat 200 orang kursi ramai. Berpusu-pusu. Semua dah angkat jam muka nak bawa keluarga, anak berderet-deret, satu keluarga kena kuarantin. Risau dia semua. Kerisauan dia tu ditumpukan kepada hakikatnya kepada Allah. Semuanya mengharapkan rahmat Allah. Semua cuba kita tengok. Kita pandang hakikat lah. Kalau kita pandang syariat tu, kita nampak seolah-olah dia orang ni, dia tak nampak Allah Ta'ala lah, memang kan. Tapi kalau kita tukarkan, kita dapat tukarkan. Dia tu pun menumpukan nakkan rahmat Allah sebenarnya. Berbaris-baris kita tengok, ya Allah, duduk saya pandang tadi, ya Allah, ini belum di padang mahsyar lagi, ya Allah. Ini baru COVID ni hal kan. Padang mahsyar tu lagi berat punya penghitungan, ya Allah. Betul-betul kerisauan betul kan. Ini pun kita tengok dah panik manusia. Nakkan sembuh, bawa baby satu keluarga,
Datang 2 kereta, 3 kereta, turun anak beranak semua, satu rumah semua kena. Dengan baby kecil lagi. Oh, yang bangsa ini tak kira bangsa apa. Kau datang Malaysia ni, kau bangsa apa kena, kau kena ikut juga aturan dia. Boleh pergi sini, pergi sana pula, pergi sana, pergi sini pula, baru jumpa doktor ni, pak, last dari sana. Dia check, okey, pak, baru potong. Macam-macam cara. Ha, tapi ikut semua, ikut. Gitu nanti kat Padang Mahsyar, ikut. Jadi macam mana diri kita nanti dia? Kalau di sini aja kita dah tak nampak, itu semua daripada Allah. Kalau kat sana nanti macam mana? Nanti cakap kita ni beruntung kita dapat olahkan, ya Allah. Kita rasakan macam seolah-olah ni di Padang Mahsyar ni. Keadaan dia semua nakkan rahmat Allah. Cari suruh buat macam mana pun, pergi sini, tulis sana pula, ni pergi sana. Ni beratur lagi ni ramai. Oh ya, aku lama lagi ni. Jadi itu ada atap tu. Itu ada atap. Ada kipas, kan? Daripada Mahsyar tak ada. Panas dia tak tahu nak cakap. Jadi cuba olahkan. Jadi Allah bagi sesuatu tu kita olahkan. Olahkan supaya kita dapat tauhid kepada Allah. Jadi kita tumpukan COVID, kita tumpukan makhluk. Kita tak dapat apa. Itu tak ahsanu amalah. Ahsanu amalah kita olahkan untuk tauhidkan Allah. Kita tak nampak lagi yang lain. Kita tak payah tunggu lagi pada Mahsyar. Kita dah merasakan ni pada Mahsyar. Pada Mahsyar tu ngeri tak? Jadi kita datang kat tempat tadi, kita tengok orang semua ngeri, risau. Kan? Ngeri tak? Ngeri tu sikit, tapi walaupun sikit, tapi itu kengerian yang percikkan daripada pada Mahsyar. Olahkan supaya kita mentauhidkan Allah. Tauhid kita waktu tu kita tauhidkan Allah. Waktu tu kita dalam keadaan kita pun huru-hara juga, tak fikir orang lain dah. Lantak aku fikir aku nombor aku berapa ni, aku nak kena cepat ni. Kita tak fikir orang lain dah. Tapi jiwa kita macam mana pun kita tak kesian orang ni, bagilah dia dulu ni. Kita ada jiwa nak menolong orang lagi dia waktu gitu. Mana dia pada Mahsyar nanti kita akan ada sifat menolong, rahmatan lil alamin. Tu tadi. Olahkan supaya diri kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Apa pun situasi. Memang cakap memang mudah, tapi bila kita tadi, saya duduk di sana situasi itu pun kita nak olahkan bukan senang. Pasal kita sendiri pun bawa anak lagi, bawa apa lagi kan, kita pun nak. Tapi dalam keadaan kita minta Allah Ta'ala tenangkan kita supaya kita sentiasa dengan Allah. Ya Allah, rupanya ini kehidupan. Kan? Allah punya cerita. Allah nak ceritakan tentang dirinya. Dan bila kita tak nampak itu cerita daripada Allah, kita akan olah mengikut hawa. Itu yang gagal nanti. Kalau kita dudukkan, cerita engkau macam ni, ya Allah, macam ni. Kau jadikan ni pengakhir zaman ni, hantar gini-gini. Sini, semua engkau punya cerita, ya Allah. Kan? Tapi kita susah nak sampai ke sini. Sebab kita masih lagi nak menceritakan makhluk punya cerita. Kita ingat ni makhluk punya cerita. Kita tak nampak itu cerita semua. La tataharraku zaratan ilah. Semuanya atas, halus semana pun semuanya atas keizinan Allah. Daripada Allah. Ini susah, cakap senang. Bila kena situasi dia tadi, baru kita tahu. Tapi bila kena tu tadi, itu ada kata tadi, allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum. Aku nak tengok kelakuan kau bila aku uji kamu. Siapa dia ahsanu amalah? Kelakuan kau macam mana bila aku bagi? Apa makna sendiri? Sendiri. Itu ada istilah diri, itu dua pecahan. Sendiri. Sendiri itu maknanya dia aja yang ada. Saudara, saudari, saudara.
Tak ada juga maknanya. Tak ada. Semuanya dinyatakan diri dia. Saudara, semua saudara, saudari, semua menunjukkan sendiri. Maknanya sendiri, dia aja yang ada. Perkataan tu tadi. Tapi kita sendiri, kita rasa ada dua. Ada kita, ada Allah. Betul? Kita rasa. Sendiri. Kita sebut sendiri. Tapi kita ada lagi, Allah ada lagi. Tapi sendiri aja maksudnya kita tak ada. Yang ada, dia lah sendiri. Dia yang ada diri. Kita tak ada. Yang kata kita belajar dulu. Tubuh. Dia jadikan juga. Hati dia jadikan. Nyawa dia jadikan. Roh dia jadikan. Lagi apa lagi? Nur dia jadikan. Rahsia dia jadikan. Semua jadi pada dia ada kita. Sendiri. Tapi kita kadang-kadang kita rasa sendiri tu kita yang ada. Dia kita tak dah rasakan. Sendiri tu maknanya kita tak ada, dia je ada. Macam mana nak buat dia? Sendiri. Macam kita kata kul huwallahu ahad. Kul, katakan. Jadi sendiri kita katakanlah sendiri. Sendiri tu maknanya kita kata sendiri, maknanya kita tidak ada. Perkataan tu dia halus, bahasa tu tadi. Tapi bila kita tak faham, macam mana kita nak olah dalam kehidupan kita? Supaya kehidupan kita sentiasa harapan kita. Wa ila rabbika harapan kita. Saya nak pergi ke Kelantan, Kota Baru. Jadi harapan saya ke Kota Baru. Jadi sebelum nak sampai Kota Baru, saya mesti ke Gombak, lepas tu Karak. Mesti lalui itu dulu tak? Boleh tak terus pergi ke Kota Baru? Mana boleh? Boleh. Tak boleh. Tapi kita kena tahu, bila kita wa ila rabbika farghab, harapan kita hanya pada Allah, lain. Perjalanan tu maknanya kita sentiasa dengan Allah. Sendiri. Mana dia aja. Kita tidak dia. Barulah kita berjalan ke mana-mana pun. Di dalam diri kita merasakan ke azalian dia. Azali ni dia memang ada. Sejak belum ada semua, dia sudah azali lagi sudah. Jadi dalam diri kita merasakan tadi keabadian, keazalian, keabadian tu. Itu harapan kita. Itu jangan dibuang harapan kita. Itu nombor satu. Wa ila rabbika farghab. Kemudian jangan kita meletakkan harapan-harapan yang lain. Boleh? Boleh cakap itu bagus, tapi bukan senang. Dan kalau Allah tu mengizinkan, mudah. Hanya kita betul-betul dengan Allah. Dia yang menghadapi semua. Kita susah kena ni, harapan ni dah. Kita yang harapan kita dengan Allah lupa. Wa ila rabbika farghab tu harapan kita betul-betul dengan Allah. Dengan Allah jangan buang. Macam target tadi nak ke Kelantan tadi. Kita sampai Gombak, kita dah berhenti dah. Lupa nak pergi ke Kelantan tadi. Boleh? Tak boleh. Mesti kita teruskan perjalanan. Betul? Karak, kena Pahang ke apa, Raub ke apa kan? Pergi masuk pula ke Gua Musang. Belum sampai lagi target. Tapi kalau wa ila rabbika farghab tu lain. Engkau betul-betul kenal Allah, faham Allah yang ada dalam diri kau. Kau tak ada lagi diri kau sendiri. Hanya Allah. Esa dia. Itu jangan harapan kau jangan dibuang. Kemudian kau menghadapi hidup kau ni. Hidup kau ke depan ni. Engkau memandang semua adalah perbuatan-perbuatan Allah. Itu rahsia kehidupan yang Rasulullah bagi tahu. Kita menghadapi itu patutnya begitu. Bukan menghadapi dengan lepas ni harapan apa? Apa ni harapan apa? Harapan balasan ni. Bila ada harapan ni yang kita dengan Allah tadi telah ibadahal wa ila rabbika farghab. Allah Taala kata hanya harapan kita hanya Allah. Bukan senang.
Benda ni kita susah nak diolahkan. Sebab apa? Kita tak menjumpai orang yang mengakhlakkan ayat Quran tu dijadikan macam Rasulullah dia Quran bergerak. Sahabat-sahabat Quran bergerak kan. Orang arif billah kenal Allah, Quran bergerak. Maknanya dia kerana dia mengakhlakkan makna ayat tu diakhlakkan, jadi dia tahu dia gelar akhlak Quran lah. Tapi kalau engkau membaca aja, engkau tak berdasiasat, engkau tak maknanya tak arifkan ayat tu, macam mana engkau nak tak mengakhlakkan? Engkau tak arif dengan ayat tu. Kau hanya baca, faham tafsir je. Engkau tak arifkan. Bila engkau arifkan, baru engkau boleh akhlakkan. Ya, akhlakkan kau akan tetap jaga maqam dia tadi. Wa ila rabbika farghab tadi contohnya. Simpul mati makna kau, harapan kau Allah je. Yang lain kau tak dapat pun tak kisah. Boleh? Ui. Inilah kemuncak maksud ayat tu nak kita faham tu lah dia. Susah lah. Itulah cakap tadi. Selama ni kau baca aja, tafsir je. Engkau tak membawa dia dalam kehidupan, tak akhlakkan dia. Bila kau akhlakkan, baru kau tahu, ya Allah susahnya. Tanpa engkau aku tak mampu ya. Itu yang Allah Ta'ala nak. Memang kita tak mampu. Wa ila rabbika farghab. Kita dah terbiasa harapan kita kepada selain Allah. Dalam kita tipu. Bila kita faham, baru kita banyak terjatuh. Jatuh bangun. Ya Allah. Banyak kali aku silap ni ya Allah. Harapan aku pada lain pula ya Allah. Padahal wa ila rabbika farghab. 24 jam harapan hanya pada engkau. Mula kita nak olah lepas tu. Ya Allah, tolonglah bagi kekuatan. Tak mau harapan aku pada yang lain ya Allah. Ini bila dapat ni sikit dah aku harapan ke lain. Tengok orang ni, aku dah harapan ke lain ya Allah. Nampak ni cinta sikit, aku pun dah cinta ke sini. Dah cinta harapan kepada engkau dah terlepas. Tu. Mudah terlepas harapan kita. Padahal wa ila rabbika farghab tadi makna kita 24 jam hanya harapan kita Jadi tak dapat, boleh tak? Bila kita tak dapat sesuatu yang kita nak, tak dapat, kita tetap tak apa ya Allah, itu tak. Yang penting engkau. Itu maksud wa ila rabbika farghab. Harapan itu hanya bukan senang. Itu saya cakap tadi. Saya bagi tahu ni bukan makna saya lepas. Kita sama-sama. Itu Allah nak tengok. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Aku jadikan mati dan hidupkan. Aku nak tengok siapa mereka-mereka yang aku uji. Aku nak tengok macam mana keadaan dia. Baik tak baik? Ahsanu amalah tak? Ahsanu amalah tak dia? Apa ahsanu amalah? Engkau sentiasa macam mana pun kau tetap wa ila rabb 24 jam. Ya Allah tolong ya Allah, aku dah tak tahan. Aku kecintaan ke benda-benda lain pula ya Allah. Ya Allah. Aku tak nak ya Allah, tolong ya Allah. Aku nak engkau ya Allah, harapan aku. Biar lain tak dapat ya Allah, tolong ya Allah, kukuhkan aku. Baru ada permintaan kat dalam tu tadi. Baru kita tahu. Takutnya kita kepada Allah. Sebab dia nak uji kita tu tadi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dia uji kamu tu dengan benda yang kau cinta juga. Kau cinta Allah. Di samping tu kau ada cinta lain lagi. Dia bagi kau yang tadi supaya dia nak tengok macam mana ahsanu amalan kau. Kalau kau lawan ya Allah, tetap aku nak engkau juga. Waktu itulah nilai kau di situ. Allah nak tengok. Tapi kalau kau kalah, kau asyik kalah aja, kau tak nak baiki, habislah. Kau kena baiki. Dia dah bagi tu. Ujian tu sampai, lawan. Susah ke senang lawan, ya Allah tolonglah ya Allah. Aku tak nak yang lain ya Allah. Ini dah ya Allah, baru aku tahulah aku ada dua cinta ya Allah. Tak nak, aku nak lebih engkau, tak apa ya Allah. Tak dapat tu lain tak apa. Jadi engkau ya Allah. Engkau ya Allah. Macam Nabi Ibrahim, anak disuruh sembelih kan. Anak dia dah mula rasa cinta kan. Bukan senang. Dia lawan ya Allah tolong ya Allah. Engkau asalkan kau suruh ini semua hak engkau ya. Dia lawan tu bukan senang. Itulah ahsanu itulah yang jadi di situlah sebenarnya nilai kita ni tadi yang Allah Ta'ala tadi tingkat-tingkatkan tadi. Bukan kita nak mengejar tingkatan tu tadi. Itulah sebenarnya
Baru kita faham cerita dia gitu. Dia nak ceritakan tadi. Ada yang apa? Yang apa ni, dia diceritakan tadi kisah golongan yang bawah yang diazab, golongan yang dah dimuliakan oleh Allah, tingkatan ni jadi Allah tu dia nak ceritakan dia punya tu lah. Jadi kalau kita duduk di situ, maknanya kita tahu, ya Allah, tolonglah ya Allah, wa ila rabbika farghab, engkau aja aku nak. Bila kita duduk aja dengan dia, nanti kita nampak semuanya dia punya susunan. Kita nampak, kita akan tenang sebab kita tenggelam dengan sendiri. Maknanya dia aja yang kita tidak. Kalau kita keluar, habis kita tergolek dah. Huru-hara jadi balik. Selagi kita tak masuk balik makam tu, itu pasal kita nak kena kukuhkan tadi. Bila dia bergoyang pun jangan keluar. Tolong ya Allah, menjerit. Ya Allah, aku tak mampu dah ya Allah. Rasulullah sampai berdoa, angkat nampak ketiak ni. Sulit sangatnya tadi. Nabi pun kena. Lebih sulit lagi ujian yang Nabi kena. Tak sanggup kita, memang jauh lah. Kita punya ni peringkat biasa je. Percikkan Nabi-Nabi punya ujian. Kan? Dah tercungap dah. Kan? Dah tercungap dah. Nonggeng menangis-nangis dah. Kan? Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya kita menyerah pada Allah je. Menyerah pada Allah. Kita tak mampu ya Allah. Kecil ke besar ujian tak mampu tanpa engkau yang. Kita kena ada rasa gitu. Memang kita, jangan kau, aku dah biasa kena ujian ni. Jangan. Itu sombong nanti. Bila datang ujian kecil pun kau terungkup nanti. Jadi kecil ke besar apa pun kehidupan kita yang kita lalui, pastikan Allah lah yang wa ilah rabbika farghab. Dia aja yang ada kita. Dia aja yang hadapi. Jangan fikir kita nak fikir kita nak hadapi. Kita tak mampu. Jangan sendiri. Makna dia aja. Pasal tu semua sendiri. Dia juga yang buatkan tadi. Dia punya skrip pun dia. Yang nak hadapi pun dia juga. Jadi kalau skrip dia, engkau rasa engkau nak hadapi, mana boleh? Tak boleh. Kecil pun kau tak larat ni. Apa lagi besar. Jadi apa pun kecil besar, kita setiap detik kehidupan kita harus kita menghadapi setiap detik turun naik nafas dengan dia. Engkau yang naikkan turun, engkau yang Allah gerakkan. Kau nak kau kontrol di situ. Itu tempat kontrol. Kalau kau rasa kau melihat, kau bercakap, kau habis. Nanti akan menerima sesuatu kerugian. Apa tu kerugian? Engkau berada di dalam putus nikmat. Putus nikmat tu maknanya azab. Engkau yang memutuskan nikmat, bukan Allah bagi azab. Engkau memutuskan nikmat Allah, kau keluar daripada Allah, kau rasa diri kau ada. Padahal tu semua sendiri dia aja, semua semata-mata rasa. Olah kita sama-sama, bukan saya cakap ni saya lulus. Kita sama-sama. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Mana Nabi pun disuruh kata sama-sama kita mengesakan Allah. Kita ni sama je. Tak ada beza, saya ada lebih, tak ada. Kita sama-sama jadi saya cerita ni bukan kata saya ni hebat, tak. Kita sama-sama. Bukan kira hebat, sama-sama nak mengesakan dia. Tak ada diri kita. Tak ada siapa tinggi, tak ada siapa rendah. Kita nak duduk di situ. Ilahun sama-sama. Rasulullah pun kata gitu juga. Sama-sama. Aku ni sama macam kau. Ilnama ana basyarum. Sama macam kau. Manusia macam. Namun kepada aku dibagi wahyu untuk kita sama-sama mengesakan Allah. Tu. Sama, tapi lepas tu dia kata bezanya adalah Nabi Muhammad SAW dapat wahyu langsung daripada Allah. Apa wahyu dia? Mengajak kita sama-sama. Maknanya tak ada je. Tak ada diri dia jugalah. Dia pun tak. Dan namakan tadi sendiri. Wahid. Ahad. Semua menunjukkan kata-kata ketunggalan. Tunggal tu tak perlu ada pendamping. Tak ada. Kata-kata tak pendamping tak ada. Ketunggalan tu maknanya dia Jadi apa pun banyak yang dia zahirkan, berjuta-juta ke alam, sekian alam, semua menunjukkan keesaan dia. Bukan ada banyak pun.
Dia, daripada dia, tu. Jadi bila kita yang nampak banyak ni, itu yang jadi kita celaru. Kita tak nampak tu sebenarnya juga daripada dia. Tu. Namanya. Jadi cuba kita olah sama-sama. Ini kedudukan kita sekarang ni adalah peluang kita hidup pengakhir zaman ni. Allah nak bagi kita adalah hidup mulia. Sebab apa hidup mulia? Kita ni menghadapi ujian-ujian yang sangat berat. Nabi bagi tahu kan, dulu ada ujian juga, tapi pengakhir zaman ni Nabi pujilah kalau siapa hidup di pengakhir zaman ni yang betul kuat megang iman. Sebab Nabi kata akhir zaman ni pegang iman macam seketul bara. Mana mampu kita nak pegang bara, pegang macam ni pun terlepas. Macam itulah iman tu, penghujung zaman. Tapi siapa yang dapat pegang akhir zaman ni, dia hebat lah. Kategori dia tu macam sahabat-sahabat Nabi lah. Jangan main-main. Ini maknanya bukan boleh kita bawa gurau-gurau. Iman ni tadi, penghujung zaman kita ni, Nabi bagi tahu, ya Allah, takut kita. Ada kali siang beriman, malam kafir. Ada kali malam dia beriman, siang kafir. Ada tu tak beriman, lepas tu beriman. Macam tu lah bertukar-tukar hari-hari. Penghujung zaman, pengakhir zaman ni. Macam tu orang. Susahnya nak memegang iman pada pengakhir zaman ni. Maknanya kadang-kadang dia syirik pada Allah, tak sempat bertobat, buat lagi syirik atas syirik, penipu lagi, munafik pula lagi. Ya Allah, pengakhir zaman ni kita menjumpai manusia-manusia yang begitu. Yang Nabi dulu mula-mula datang dulu kan, memang Nabi lihat memang teruk jahiliyah. Kalau minum arak je tak apa ni, mandi arak. Tu. Kalau main judi aja tak apa ni, ajak orang main judi besar-besaran. Kan kita akhir zaman ni kan kita menghadapi gitu, betul? Pesta minum arak, pesta penipuan, pesta buat maksiat, pesta akademik Fantasia, pesta budak kecil menyanyi tu apa nama dia? Bintang kecil, pesta apa lagi? Orang tua-tua dah 50, pesta bintang kilauan, kilauan emas. Macam-macam pesta. Apa ya Allah? Pengakhir zaman dia lagi banyak pesta-pesta yang, ya Allah, patut pengakhir zaman ni patut kan? Jadi kita ni keliling kita dah bercampur baur. Terlampau banyak bercampur baur. Maksiat kita duduk dengan orang-orang ahli-ahli maksiat. Kalau kita tak betul-betul kualiti ilmu, kita kenal diri, kenal Allah, Nabi kata pegang iman tu susah kan. Inilah maksud keliling kita dah telah, bukan kita nak salahkan keliling, tapi dah keliling kehidupan kita dalam keluarga ini, dalam ini. Ya Allah, takut kita kalau Allah bukakan, singkapkan, ya Allah. Itu Allah sampai bagi tahu, balhum kal an'am. Mereka ni kalau manusia tak apa lagi, tapi mereka lebih teruk daripada binatang. Mereka ni lah orang yang lalai dan lengah. Allah Ta'ala kata, itulah golongan neraka Jahannam. Allah Ta'ala kata. Sebab suka lalai dan cuba tengok sekarang manusia sekarang, kilauan emas, bintang kecil, daripada kecil dia. Apa lagi? Akademik Fantasia, itulah ni. Itu semua bawa kepada lalai dan Ini tak pengakhir zaman ni, masih lagi kita nak turun. Imam Mahdi nak turun, nak apa, kita boleh. Orang Yahudi tahu Dajjal nak turun, dia siapkan senjata nak lawan kita nanti. 70,000 tentera Yahudi siapkan dah nak turun, dia punya bos Dajjal. Kita tak percaya, dia percaya bos dia turun. Kita, Nabi Isa nak turun, Imam Mahdi nak turun, kita tak. Lagi kilauan emas, lagi akademik Fantasia, bintang kecil kita layan. Lengah dan lalai itu tadi.
Bahaya tak bahaya tu. Inilah kehidupan yang kita hadapi sekarang. Banyak manusia-manusia yang gitu, lebih teruk daripada binatang. Mereka ni orang yang lalai dan Auzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tak tergolong daripada golongan tu tadi yang Allah Ta'ala maksudkan. Dan kita tergolong daripada golongan yang Allah Ta'ala kata sedikit aja orang yang bersyukur. Pasal kita nak akhir zaman ni, kita nak rasa orang nak banyak, tak. Melainkan nanti turun Imam Mahdi dengan Nabi Isa nanti baru. Zaman tu dia akan hancurkan kebatilan. Mudah-mudahan kita jadi penolong Imam Mahdi dan Nabi Isa. Anak kita ke, diri kita ke, tak lama lagi insya-Allah. Jadi bukan kita minta, tapi ketentuan Allah, qada dan qadar dia Rasulullah dah bagi tahu. Rasulullah yang tahu rahsia-rahsia ni. Rasulullah tu sifat Allah, Nur Muhammad, maka dia tahu, maka dia bagi tahu kita. Tanda-tanda dia dah terlalu persiapkan. Terutama dalam akidah kita. Kena kuat betul-betul. Mati, hidup muli mengesakan Allah, mati syahid peluang kita. Jangan takut, kita kena lawan, ikut Imam Mahdi, ikut Nabi. Kita kena mencegah kebatilan atau berperang dengan benda batil. Tak apa, mati kat mana mati, tapi mati kita mulia sebab kita memperjuangkan apa yang Allah Ta'ala suruh. Bukan kita berbuat lantaran nafsu. Allah suruh kita berperang, kita berperang kerana fi sabilillah, demi Allah. Tak ada lain. Apa yang Rasulullah pohonkan kebaikan, itu yang kita. Rasulullah sendiri berapa banyak kali peperangan. Banyak Rasulullah hadapi peperangan. Tapi Rasulullah kalau boleh elak Rasulullah. Tapi dah tak boleh elak. Tapi ini bila turun Imam Mahdi, Nabi Isa, mana kita dah bagi tahu macam-macam, tak mana kita kena. Sebab dah melampau sangat. Jadi Allah suruh. Itu cerita-cerita Allah. Jadi bukan makna kita berbuat ni lantaran hawa nak. Itu cerita Allah. Suruh kita berjuang, kita juang. Itu cerita Allah suruh kita ceritakan. Perjuangan kerana kita berjuang. Mati ke hidup ke apa tu, itu yang penting kita dengan Allah. Bukan dengan diri kita, bukan, tapi dengan Allah SWT. Juang insya-Allah. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita dipanggil oleh Allah Taala dengan kasih sayang dia, kelemah lembutan dia, dalam keadaan Allah Taala sentiasa memberi kita kefahaman dalam membawa kita yang tak ada kedirian kita, yang sentiasa mengesakan dia sahaja. Jadi apa yang berlaku sebelum-sebelum ni dan sekarang yang berlaku, betapa banyaknya tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu coronavirus. Itu adalah tentera-tentera Allah yang Allah Taala memperjalankan virus-virus tu untuk apa? Untuk kita ni sentiasa mengingati bahawasanya kehidupan virus-virus itu pun ditentukan oleh Allah juga. Jadi jangan kita memandang kepada yang pernah dimuzakarahkan sebelum ni, ada orang cipta lah apalah, jangan kita fikirkan ke arah situ. Kita hala tujukan benda tu tetap kepada hala tuju, iaitu esa Allah. Dia tu Allah Ta'ala yang memperjalankan. Tak kira lah nak anggap China ni yang wujudkan virus tu, tak ada. Wujud dia tetap, hidup dia tetap, virus tu tetap. Yang dikatakan Allah Ta'ala yang mewujudkan kehidupan dia, iaitu mentajalikan esa Allah. Dia pun mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam peringatan yang Allah Ta'ala nak bagi pada sekarang ini, musim penyakit ni lah, orang kata musim penyakit lah. Jadi marilah kita bersama-sama, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan kepada rakan-rakan YouTube, rakan-rakan jemaah, sentiasalah mendengar majlis Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Moga-moga Allah Ta'ala menyatakan bahawa dalam susah ada senang, dalam susah ada senang. Dalam
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita kesenangan. Yang ada yang susah yang kita terima ni, ada kesenangan dalam apa yang Allah Ta'ala bagi. InsyaAllah mudah-mudahan. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Saya cukup itu aja peringatan untuk kita sama-sama dapat hadapi kehidupan kita. Bukan dengan kita, tapi kehidupan kita ni harus Allah lah yang ke depan, bukan kita. Kita ni hilang kan tak ada. Jadi ke depan ni semua Allah. Wal asr, demi masa tu sendiri mengesakan Allah. Jadi dia lah yang mengesakan. Jadi kita tak ada dah, kata ada, mana dia mengesakan diri dia, insyaAllah. Sekian, terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ada rasa kedirian. Wa'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.